Dia modify istana Balqis. Apa tujuan? Untuk mendidik dan mengajar Balqis. Bukan dia nak berlagak, bukan mereka ada sifat angkuh nak tunjuk teror, bukan. Tu bukan sifat Nabi dan Rasul. Tu bukan sifat mereka. Nabi Rasul ni sentiasa berfikir bagaimana nak bimbing ummah melalui berbagai-bagai gaya, cara dan keadaan. Antara kaedah yang diambil oleh Nabi Sulaiman ialah mengubah suai, melakukan sedikit modification terhadap anjung arash milik istana Balqis yang penuh dengan emas, mutiara, zamrud, bahagian arash sahaja, belum dalam istana lah. Punya kayanya Balqis. Nabi Sulaiman tanya, siapa boleh modify? Dan setelah modify, nanti aku nak tengok adakah dia kenal ini dia punya anjung istana yang dia rasa hebat sangat sampai dia tak kenal Allah, sampai dia rasa menyembah matahari itu betul. Nabi Sulaiman dalam proses mendidik, mentarbiah Balqis, cara mana? Modify. Baik, dua pandangan. Saya ambil terlebih dahulu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitulah kata Ibnu Abbas mencabut permata dan berlian. Itu pandangan pertama. Bahagian aras tu penuh dengan permata, berlian, zamrud, yakut, marjan yang tak mampu akal fikir. Punyalah cantik. Maka kata Ibnu Abbas, atas arahan Nabi Sulaiman, jin dan manusia bekerja, cabut buang semua permata, semua zamrud, yakut tu buang. Itu pandangan pertama Ibnu Abbas, penafsir Al-Quran yang hebat. Yang kedua, kata Imam Qatadah, yang dimaksudkan dengan modification itu, modify akan singgah sana itu ialah yang atas terbalik ke bawah, yang depan pergi ke belakang. Begitu. Lepas tu Nabi Sulaiman nak cek tengok hang kenal tak ni hang punya. Dua pandangan. Kata Imam Qatadah, depan jadi belakang, atas jadi bawah, terbalik. Supaya Balqis melihatnya nanti dalam keadaan dia kenal atau tidak. Tu kita lihat nanti ayat seterusnya. Nak sebut apa? Modification ini adalah satu cabang yang Nabi Sulaiman ambil untuk menyedarkan Balqis. Maka begitu, di dalam kita menyeru manusia, kadang-kadang kita juga mesti menggunakan kaedah modification. Bukan modified syllabus yang kita ajar, tidak. Tetapi bagi saya, modify cara penyampaian kita. Itu mesti ada. Bagi seorang da'i, dia mesti reti untuk menghadapi mad'unya dan melihat dengan pantas keadaan mad'unya dan berpegang kepada apa yang Nabi sebut, bercakaplah kamu sesuai dengan pemikiran manusia. Maka jangan saranan dan cakapan itu sama sahaja di mana-mana. Salah dakwah yang sedemikian. Mesti ada kaedah untuk kita modify sekali-sekala.
Bukan sama sahaja intonasinya, gaya bahasanya itu salah dalam bentuk berdakwah. Sebab berdakwah sampai pada tahap body language, gerak gaya tubuh tu pun boleh memaut madu. Itu kena belajar. Itulah Rasulullah buat. Mana ada sama. Dalam kes orang bertanya Nabi, apa dia Islam? Apa Nabi jawab sama ke? Tak. Nabi modify jawapan. Nabi kepelbagaiankan jawapan itu. Itu modification. 2-3 orang sahabat tanya, apa dia Islam? Ada Nabi jawab syahadah. Islam ni 2 kalimah syahadah. Itu yang viral dalam video FB kita kan, yang kutip drama tu, terus mengucap 2 kalimah syahadah. Maghrib berapa? 5 rakaat terus. Maghrib 5 rakaat ambil kahang. Mau bagi dia 5 ni ya. Geram betul ya. Nipu-menipu ni menyampah betul. Takkan hang Islam hang tak tahu makna 2 kalimah syahadah. Lula kira saya miskin punya orang. Bukan kira miskin. Maghrib berapa? 5. Confident. Muslimin macam-macam perangai manusia akhir zaman. Muslimin dan muslimat. Tanya, Nabi jawab. Ada Nabi jawab setakat puasa ya. Mai seorang lagi, Nabi kata semayang, Nabi kata syahadah, Nabi kata puasa, Nabi sebut haji. Yang kawan ni Nabi tak sebut haji. Tu bijak Nabi. Melihat suasana dia, tahu, kenal Nabi. Kawan ni memang tak mampu lagi. Yang kawan ni mampu dah. Nabi tahu. Bila ditanya apa amalan yang paling baik, ada Nabi jawab berbeza-beza. Nabi kata amalan paling utama solatmu tepat pada waktu. Nabi kata amalan yang paling utama birrun walidain, kamu buat baik pada mak bapak kamu. 3-4 orang tanya, 3-4 jawapan. Tak sama. Ini kena faqih. Baru sampai mesej dakwah kita. Ini modification. Kita mesti ada. Dalam bentuk kita memahami, mad'u itu tidak sama. Level pemikiran mereka tidak sama. Muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana jin buat dan Nabi Sulaiman mengarahkannya, dan manusia yang ada pun turut sama melakukan perubahan. Nakiru laha arsyaha, melakukan modification, modified sikit arash, anjung bahagian depan itu. Dan telah kita sebut, Ibnu Abbas kata mencabut semua permata-permata belian, bagi buang. Kata Imam Qatadah, depan belakang, belakang jadi depan, depan jadi belakang, atas jadi bawah, terbalik. Nak tengok dia kenal tak kenal. Baik.